نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang saya hormati Tuan Imam, Presiden Terkuasa Masjid Al-Alimi Sungai Berombang, Kangan Perlis, tuan-tuan, Bapak Ibu Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya, dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, dia beri kesempatan pada pagi ini dapat sama-sama kita hadir untuk kita solat subuh berjemaah dan untuk kita sambung kuliah mingguan kita. Alhamdulillah pada hari ini hari kedua dah. PKP PKPP pula kan. Kita pun nak, saya beli pening lah. PKP apa PKPB PKPP PMAP tentu kan. Tu bahasa kita lah. Tapi alhamdulillah tuan, jadi kita usaha untuk Perlis kita ni jadi hijau kan. Cuma mai kemarin dulu ni jadi kluster penjara pula. Dia macam tak pernah kenal lah. Mereka tu pergi sana sini kan. Bukan orang Perlis pun. Jadi mungkin KKM kata tengok balik lah. Kalau main daripada kluster penjara ni bukan rakyat Perlis, dia kena buat satu benda lain lah. Jadi kita masih hijau lagi kan. Okay, pada hari ni kita akan sambung tajuk kita berkaitan dengan bab haji dan umrah. Sambungan tajuk itu ni. Yang mana kita pun tahu ni semangat nak mula kuliah kan. Betul, main cuti sebulan itu. Okey, pada tajuk ini berkaitan dengan larangan bersafar. Musafir ni bagi wanita kecuali disertai mahram atau suaminya. Orang perempuan ni tak boleh jalan seorang-seorang kan. Dia mesti bawa dengan dia tu mahram dia. Itu suami dia ataupun anak beranak dia. Apa tu adik dia ke, anak dia ke, sebagainya, pak menakan ke, macam tu kan. Ini macam mana yang Nabi ajak tentang bersafar bagi wanita ni. Dia tak sama macam kita lelaki ni. Yang lelaki ni pergi mana-mana pergi dah, tak ada masalah. Tapi bagi orang perempuan ni, dia ada had dia ada pergi tata cara yang Nabi ajak dan Allah beritahu kepada kita. Okey, sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ni, kita akan tengok sikit tentang cara menghapus dosa dengan senyuman tuan-tuan. Rupanya tuan-tuan, dengan senyum tuan-tuan, dosa boleh hilang tuan. Kita ni dulu ingat semayang saja, sedekah saja, puasa sebagainya. Rupanya senyum kenyeh ni pun boleh hilang dosa tuan. Jadi macam mana cerita dia tentang senyuman ni? In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Di antara ajaran adab yang diajarkan oleh Islam kepada kita kaum muslimin adalah untuk menampakkan senyuman ketika kita berjumpa dengan saudara kita lainnya. Jadi adab kita ni ada banyak. Adab makan, adab bagi salam, adab jumpa orang sebenarnya. Salah satu tuan-tuan, di sebalik kita boleh bagi salam tu sunnah Nabi, kita senyum. Itu pun salah satu sunnah Nabi ajak kepada kita tuan. Menampakkan senyuman kita di hadapan teman kita dan saudara-saudara kita muslim lainnya. Dan yang amat disayangkan adalah banyak di antara kita, di antara kaum muslimin yang melupakan adab yang satu ini atau bahkan meremehkannya. Padahal Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, beliau pernah bersabda, janganlah engkau pernah meremehkan sedikit pun dari amalan-amalan kebaikan, walau itu hanya dengan menemui saudaramu dengan wajah yang ceria, dengan senyuman di wajah kita. Hadis Muslim. Jadi Nabi pesan jangan kita buat remeh, buat lekeh, buat tak apa, kan apa pun kenyeh. Kita buat apa, tak amal pun budaya senyum ni. Sebab senyuman ni Nabi pesan jangan kita duduk tinggal, yang kita duduk buat relax, yang kita duduk buat lega kan. Sebab apa, bila senyum tuan, kita tuan membantu orang. Tengok Pak Mat ni seronok, kenyeh aja. Kan jumpa dia bagi salam, kenyeh, senyum. Aku remah-remah apa kalau ni tengok muka dia, tenang sah. Tapi kalau tengok muka Pak Cuh pula, lagi semok kita. Apa? Contohlah
Ada nama Pak Cuk ni. Saya kena pula ni. Ustaz kata nama saya pula. Duk kenyah hari-hari dia kata muka sebek pula. Kata orang Ustaz ni kata senyum. Senyum ni bila orang tengok muka kita pun orang pun tenang. Dan kita menggembirakan orang. Bahkan itu salah satu amalan sunnah Nabi ajak kepada kita. Maka di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW memperingatkan kita sekalian agar jangan pernah meremehkan senyuman meskipun itu adalah sesuatu yang ringan. Karena apa? Karena senyuman adalah dapat menghasilkan pahala bagi pelakunya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, senyummu di hadapan saudaramu merupakan sedekah. Nampak tuan, dalil sahih hadis Tirmizi, senyum kita ni, kenyah kita ni untuk saudara kita ni sedekah. Nak jumpa bawa duit tuan, nak sedekah ni, Ustaz, saya main PKP ni, nak kerja pun, hari tu nak kerja tetap pun tak ada dah. Orang buang kerja dah. Ni nak kerja kes pagi, makan pagi, kes petang, makan petang ni, duit tak ada. Tambah lagi sedekah orang. Nak beli beras pun tak apa nak ada. Contoh. Tapi tuan-tuan, sedekah ni bukan kata bagi duit saja. Senyum pun sedekah kan. Tolong angkat barang orang pun sedekah. Bahkan balik sekali lagi tuan-tuan, lorong tuan balik rumah lagi ada pelepah nyok, pelepah apa pokok jatuh. Kita kalih benda tu tepi jalan pun sedekah. Dapat sedekah di banyak cara. Kalau kita dah sedekah ni duit, orang kaya bolehlah ya Rasulullah daripada duit. Kami ni tak ada duit. Tak, sedekah ni luas. Kan? Dengan tulang kerat kita. Bahkan kan senyuman pun sedekah. Nampak kan Islam ni agama yang dia tengok semua sudut. Ada duit, bagi duit, sedekah duit. Tak ada duit, ada tenaga, kudrat, bantu orang, tolong orang. Kalau kita pun tak larat sebagainya, senyum pun kan. Itu pun dah nama sedekah kan. Dan senyuman yang tulus, senyuman yang ikhlas karena Allah, senyuman dari hati yang penuh cintaan yang bersih dari permusuhan, merupakan suatu hal yang besar, bukanlah sesuatu yang ringan. Oleh karena itu Al-Imam Mujahid, beliau rahimahullah pernah mengatakan, apabila seseorang berjumpa dengan temannya, saudaranya yang lainnya, kemudian dia menampakkan senyuman, menampakkan keceriaan di wajahnya, maka akan gugurlah dosa-dosa dari keduanya. Nampak tuan, dengan senyuman tuan, pertama dapat pahala apa? Dapat pahala kat kita. Kedua tuan, dia boleh buang dosa kita orang tuan. Menggugurkan dosa kita tuan. Jadi banyaklah kita amalkan senyuman. Senyumlah. Seorang ni muka dia bukan muka dia tu payah senyum, tapi baik hati. Cuba lepas ni belajar-belajar kita, belajar-belajar senyum tuan. Sebab apa? Itu dah sedekah untuk diri kita. Sebagaimana daun-daun dihempaskan oleh angin dari pepohonan. Kemudian ada yang berkomentar, ini adalah perbuatan yang ringan, kok bisa ya berfadilah sebesar itu? Maka Al-Imam Mujahid menjelaskan, seandainya saja engkau menginfakkan semua apa yang ada di bumi ini, semua harta, semua apa yang kita miliki dari dunia ini, maka tidak mungkin kita bisa menyatukan, saling membuat cinta di antara hati-hati manusia. Kalau kita ada harta banyak hebat pun, itu harta tuan. Contohlah negara-negara tuan, kalau bergaduh tuan, habis tuan. Sebab tu tuan, kita kena senyuman, buat baik ke orang. Dengan senyuman ni menyatukan hati-hati kita. Adik-beradik kita pun, balong bangah kita ni, lama tak tengok siapa. Jiran kita tepi rumah ni, senyum tuan. Seronok tengok jiran aku ni. Ni aku tengok dia, tu dia muka jegi tu kan. Dah lah muka sebek, jegi kita pula. Panjang cerita tu kan. Nak boleh bulan puasa ni, nak bagi tepung talam sepinggan, pakai doa. Kalau kita senyum tu kan, daripada tak bagi, teringat kawan kita ni. Pinat ke pergi mana pun, beli buah temikat, bagi dua. Teringat jiran sebelah. Contoh. Sebab apa? Kita hubungkan hati-hati kita ni. Dengan senyuman tuan, dia pemudahkan urusan yang lain. Itu yang Nabi beritahu kita. Maka senyuman yang datang dari cinta, dari hati yang penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah perkara yang ringan. Bahkan ini adalah sebuah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena senyuman bisa menghasilkan kegembiraan di hati saudara kita. Senyuman ni bukan mereka tuan. Depan kita senyum, belakang aku tahu dia ni jenis depan kita aja. Orang boleh nilai kita. Kalau kita memang perangai kita ni, amalan kita ni memang kenyeh, senyum tuan, tak ada masalah. Kalau kita berbuat senyum ni payah. Jadi tuan, dia kena daripada hati yang tulus atau hati yang ikhlas tuan.
Okey, ini tajuk itu tuan. Sebelum kita cuti sebulan yang lepas tuan, 10 nama yang lepas, ni tajuk kita bincang itu. Saya nak kaji sikit. Larangan keras menunda kewajipan haji apabila mampu. Haji ni kalau boleh kita pergi tuan. Cuma kalau tak mampu tak apa. Nama pun kalau mampu pergi haji. Tapi setengah orang ni dia mampu tapi tak pergi haji. Itu yang Nabi larang. Macam mana tuan-tuan? Ni kita tengok balik. Ancaman tidak mengerjakan haji. Macam mana Nabi beritahu kita orang yang tak pergi haji ni. Pertama sekali hadis Al-Bahaki. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya seorang hamba yang telah aku anugerahi kesihatan badan. Allah bagi kesihatan badan. Kita ni buat benda boleh kan, sebagainya kan. Apa tu kesihatan kita, apa tu dulu ni duduk sakit-sakit, dah ni main duduk sihat sebagainya. Allah bagi sihat kita. Aku telah luaskan kehidupannya. Dulu ni mungkin bendang serelung 2, dah ni 4-5 relung. Dulu ada rumah kedai satu, dah ni ada rumah sewa lagi, blok sebagainya. Jadi Allah bagi banyak rezeki pada kita. Jadi telah berlalu padanya 5 tahun. Tiba-tiba sihat, tak ada sakit apa, rezeki pun perlahan bertambah. 5 tahun tu lepas 5 tahun. Namun dia tidak mendatangi aku, dia tak mai jumpa aku. Jumpa apa kan? Pergi buat haji. Bukan tapi jumpa Allah ni. Jumpa Allah ni kan, siapa-siapa pun tak jumpa tu kan. Akhirat nanti orang yang beriman ni akan jumpa Allah. Tapi nampak kata macam mana? Pergi buat haji, itu maksudnya. Kemudian melakukan ibadah haji, dia benar-benar dicegah daripada kebaikan. Dia sihat tu badan, ada rezeki tapi tak mau pergi buat haji. Orang lagu ni macam mana? Lepas ni Allah tak bagilah kebaikan-kebaikan yang lain pula. Nampak tak? Jadi haji ni kalau boleh kita pergi kan. Sebut haji, senang. Juga sebut berjalan, tak mana tak pergi. Korea pergi, Jepun pergi. Mana pergi? Apa tu UK pergi, London pergi. Mana macam-macam mata lah. Kalau siap pun kita ni, mana tak pergi? Phuket ke, Kuala Lumpur ke, mana Bangkok ke, mana. Kalau sebut Indonesia, Bali ke, mana Medan, semua sampai. Tapi kalau sebut pergi rumah Allah haji ni, senang. Tak lagi kita tengok balik dah. Saya tadi bukan kita larang. Duit tuan-tuan pergilah mana-mana apa tu tak nak jalan. Tapi buat dulu kerja yang Allah beritahu. Kita dah ada rezeki Allah bagi ni, pergi buat haji. Minimalnya paling ni semua hidup tu sekali pergi. Kalau kita ada rezeki lagi, macam-macam bagi, kita pergilah kerak tuan. Mungkin haji ni bayar sebab nak kena ada kuota. Kita pergi buat umrah. Umrah pun lagi baik pun dia juga pergi buat haji. Kemudian umrah tuan. Cuma lawan ni PKP, baru kita rasa duit ada pun tak boleh pergi mana tuan. Hadis berhaji tuan. Okey, Umar Al-Khattab pun dia kata pula tentang orang yang tak pergi haji ni. Apa sebutan Umar Al-Khattab ni? Asal cerita sahabat-sahabat Nabi ni. Kerana pentingnya kedudukan haji ini, Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu memberikan nasihat. Dia kata apa? Silakanlah dia mati sebagai orang Yahudi ataupun Nasrani. Beliau mengucapkan 3 kali. Kalau sebab apa dia kata apa? Seseorang lelaki yang mati namun dia belum buat haji, padahal dia memiliki kelonggaran, keamanan perjalanan. Dia ada duit, dia sihat, boleh pergi berjalan sebenarnya, tak pergi buat haji. Baik mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Ni bukan Nabi kata ni, sahabat Umar Al-Khattab kata. Nabi kata apa? Dia marah sungguh. Tempat lain boleh pergi tapi haji tak pergi kan. Kemudian lagi, satu haji yang aku lakukan. Kalau aku ni buat haji, sekali aku buat haji ketika aku belum berhaji, lebih aku suka daripada pergi 6 atau 7 perang. Perang ni pahala ni syurga tuan. Mati saja syahid, syurga tempat dia. Orang pergi perang ni bagus. Tapi kalau dia pergi perang 5-6 kali perang, 7 kali perang, tiba-tiba tak buat haji. Orang yang buat haji ni lebih besar lagi daripada pahala orang yang pergi perang 5-6 kali tuan. Ada beza dia. Kemudian dia sesungguhnya satu peperangan yang aku lakukan setelah berhaji, lebih aku sukai daripada 6 atau 7 haji. Tiba-tiba pula dia ni haji, ada perang, dia pergi sekali perang tu, dia ni ada pangkat apa, dia dah buat haji, lebih baik daripada pergi haji kerak pula. Itu dia ranking dia. Kalau kita pergi perang saja, bagus perang ni, satu perang pun cukup dah. Bagi orang biasa dah, tak ada buat apa, pergi perang, dia ni hebat dah. Tapi kalau dia ni pergi 6, 7, 8 perang, tiba tak pergi haji lagi, pergi haji sekali lebih baik daripada pergi 5, 6, 7 perang. Tiba-tiba dia ni pula dah lah berhaji, pergi perang pula, lebih baik daripada pergi 4, 5, 6 kali haji. Itu ranking. Jadi haji ni besar dia punya ganjaran dia. Kemudian dia kata lagi, perawi yang bernama Ibnu Nuaim, ragu-ragu. Riwayat Al-Bahaki dalam Sunan Kubra, riwayat ini dihasilkan oleh Syekh Albani. Sebab apa dia kata lagi?
Ibn Katsir, riwayat ini adalah sahih sampai budak Umar radhiyallahu. Jadi kita bab tafsir dicerita balik hadis ini sahih sampai kepada berapa tu pi ke Umar Al-Khattab tuan. Okey, contoh tuan. Ni hukum bergelar haji. Macam mana? Kita ulang kaji sikitlah. Orang panggil kita haji tuan, macam mana tuan? Hukum gelar haji. Gelar haji atau hajah belum dikenal di zaman Nabi SAW maupun sahabat. Jadi cerita dia sebut gelaran haji ni zaman Nabi tak ada tuan. Ni siapa dia ni? Ni Haji Muhammad. Ni apa? Waktu Sayyidina Ali, Haji Ali, Haji Umar, Haji Abu Bakar, Haji Osman. Tak sebut tuan. Sebab apa? Zaman tu tak ada sebut gelaran haji. Pi haji, ya pi. Zaman Nabi, zaman sahabat tuan, tak ada gelaran haji ni. Lantas bagaimana hukum memberi gelar haji untuk mereka yang sudah berangkat haji? Orang yang sedang melakukan haji disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan sebutan haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apakah orang-orang yang memberi minuman haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah? Quran Surat At-Taubah ayat 19. Jadi dalam Al-Quran disebut orang yang mana bagi minum pada orang yang sedang buat haji. Itu Allah sebut dalam Al-Quran. Lebih lagi Syekh Dr. Bakar Abu Zaid mengatakan, kata haji pada ayat di atas maknanya adalah kelompok orang yang sedang melaksanakan amal haji. Bahkan Syekh Dr. Bakar Abu Zaid menyebutkan perbedaan pendapat ulama mengenai gelar haji ini. Pendapat pertama, gelar haji hukumnya dilarang. Betul. Jadi ada pendapat. Sebab apa? Zaman Nabi dia tak sebut khusus seorang-seorang. Allah pun sebut dalam Al-Quran tu umum. Orang yang pergi buat haji, bagi minum pada orang yang mengerjakan haji. Jadi ulama bincang, macam mana orang gelar haji ni? Boleh tak boleh? Pendapat pertama kata tak boleh. Sebab apa dia kata lagu tu? Karena ini adalah gelar yang belum pernah dikenal di zaman Nabi SAW. Sebab apa tak boleh? Zaman Nabi dia tak sebut pergelaran haji. Kan kepada Haji Huzaifah, Haji apa? Osman bin Affan contohnya. Jadi dia tak sebut nama di atas depan tu haji. Dan gelar ini dikhawatirkan memicu riak. Jadi timbul riak pula. Wah, aku tak pergi haji. Aku pergi haji kemah ni. Dia pakai timbul apa? Double standard tu. Dalam salah satu fatwanya, Lajnah Daimah pernah mengatakan, panggilan haji bagi yang sudah berhaji sebaiknya ditinggalkan. Karena melaksanakan kewajiban syariat tidak perlu mendapatkan gelar. Jadi kita pun tak perlu apa tu gelar haji ni kalau ikut ni tak perlu kita jadi jadi satu amalan. Itu sebab apa? Takut nanti dia jadi kita riak pula. Itu hujah yang pertama. Kita pergi lagi. Namun dia mendapatkan pahala dari Allah bagi mereka yang amalnya diterima. Dan wajib bagi setiap muslim untuk mengkondisikan jiwanya agar tidak bergantung dengan semacam ini, agar niatnya ikhlas untuk Allah. Jadi fatwa Lajnah Harap ni Daimah ni Arab Saudi kata apa? Tak perlu kita sebut sebagai haji depan tu. Pendapat kedua, gelar semacam ini dibolehkan. Tapi yang kedua pula kata boleh. Kalau nak sebut haji, boleh sebut haji. Haji siapa? Haji imam kita kan, Syafuddin contoh kan, haji siapa-siapa kan, saya contoh pun nama haji depan kan, boleh. Sebab apa pula boleh? Ni hujah dah. Terlepas dari kondisi batin jamaah haji dengan beberapa alasan. Pertama, alasan keikhlasan itu alasan pribadi dan berlaku bagi semua ibadah. Sebab ibadah ikhlas ni kita tak nampak atas diri masing-masing. Dalam arti kita diperintahkan untuk mengikhlaskan ibadah apapun kondisinya, meskipun ibadah itu diketahui orang banyak. Kedua, gelar tertentu untuk ibadah tertentu lebih bersifat uruf atau bagian tradisi. Yang kedua ni sebab uruf. Ceritalah kalau pergi haji balik ni, Tuan Haji sekian-sekian dijemput untuk merasmikan program kita. Ceritalah Encik, Tuan, Datuk, Tan Sri. Tu gelaran-gelaran yang kita buh nama kat orang tu. Haji ni kalau dia pergi haji, kita buh dia sebagai haji. Jadi boleh tak dijemput Tuan Haji mai ni untuk beri sumbangan sebagainya, sebut haji depan dia. Haji Muhammad, Haji Ali sebagainya. Boleh tak? Boleh. Sebagai apa? Sebab amalan kita, Melayu kita disebut kalau pergi haji, disebut haji. Cuma yang tak boleh pula macam mana? Assalamualaikum, dijemput Encik Encik Zakaria bin Sa'ad mai ke hadapan untuk beri sumbangan. Abang Sa'ad kat MC tu, aku ni pergi haji dah. Buh nama haji je bang. Oh minta maaf ya, kita jemput Tuan Haji Zakaria bin Sa'ad. Nampak?
Dia marah pula MC tak sebut dia haji. Takkan tak tahu pergi haji 5 kali dah. Nampak? Dia pentingkan haji tu. Yang tu yang kata riak tadi. Jadi kalau kita ni panggil tu haji, main mana ni? Oh, pergi Bendang Ustaz. Tak apa lah. Sebab orang tahu tu pergi haji. Gelaran haji. Bang Haji. Bang Haji. Pak Haji. Haji tak ada masalah. Itu boleh kan? Sehingga bisa berbeda-beda tergantung latar belakang tradisi di masyarakat. Ketiga, tidak ada dalil yang melarangnya. An-Nawawi mengatakan, Okey, tadi yang ketiga pula, dalil larang tak ada. Nabi tak larang pun nak sebut gelaran. Kalau dia baik, sebutlah kataan. Tak ada masalah. Macam kita lah, Datuk Seri Tan Sri Muhammad, PJK, AMN, apa semua pangkat belakang. Kalau saya pun kalau pergi mana-mana, Ustaz Muhammad Umar Ahmad, UPSR, PMR, SPM, nak buh nombor huruf tu bukan pakai apa pun. Nama kata kita melawak lah kan. Tak ada orang buh kita punya mengaji sekolah tu. Nama kata kan, tu datang pangkat PJK, AMN ke apa ke. Contoh, orang beri gelaran. boleh menyebut orang yang pernah berangkat haji dengan gelar haji, meskipun hajinya sudah bertahun-tahun atau bahkan setelah dia wafat, dan ini tidak makruh. Jadi cerita dia, ada orang tak suka hujah tadi. Sebab apa? Zaman Nabi tak sebut pun haji. Itu cerita dia. Tapi tempat yang kata boleh dia dah pergi haji, panggil Datuk Haji pun iya juga. Sebab apa? Itu gelaran uruf orang masyarakat kita pun nama haji. Dan sebab apa? Dalil ketiga pula tak ada pun kata Nabi larang pun gelaran-gelaran tu. Dan sebutlah nama yang elok, nama anak kita sebagai panggilan yang baik. Itu kita tengok balik dia punya dia punya kelebihan dia. Okey, tajuk kita hari ni tuan-tuan. Iaitu larangan bersafar, berjalan, musafir bagi wanita kecuali disertai mahram ataupun suaminya. Nabi larang kita ni orang perempuan pergi jalan seorang-seorang kecuali kena ada asal betul mahram dia, anak dia, suami dia, adik-beradik dia pergi sama kan. Apa dalil dia? Dalil dia daripada hadis Bukhari, Fathul Bari, Muslim dan Ahmad. Janganlah wanita safar, berjalan jauh, bermusafir kecuali bersama dengan mahram dia. Kena ada mahram dia. Dan janganlah seorang lelaki menemui melainkan wanita itu disertai mahramnya. Orang perempuan tak boleh pergi jauh kecuali ada mahram dia. Kena ada teman dia. Dan juga tak boleh pergi kalau jumpa lelaki-lelaki ni kan, dua orang lelaki perempuan mesti ada mahram dia. Zaman tuan-tuan dulu lah, nak dating dengan bakal isteri ni, bawa adik, bawa apa tu, anak menakan sebagainya. Itu cerita dulu. Sama jugalah kalau budak tu kecil tak pakai, dia kena orang besar tu kan. Bawa betul. Apa kata kalau berdoaan itu yang ketiga itu iblis kan. Wahai Rasulullah SAW, maka seorang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin pergi mengikuti perang anu dan anu. Seorang lelaki ni kata, ya Rasulullah, aku nak pergi ikut perang sekian. Sedangkan isteri aku ni nak pergi haji. Ya Rasulullah, aku ni nak pergi perang. Baguslah kan. Tinggal keluarga apa semua ni, fisabilillah nak pergi perang. Tiba-tiba pada masa yang sama tu, kes tu, isteri dia nak pergi buat haji pula pada masa tu. Beliau bersabda, Nabi berkata apa? Keluarlah, pergilah berhaji bersamanya isterimu. Nampak? Kalau perang ni bagus dah, pahala banyak. Daripada duduk sahaja ni, baik pergi perang. Tapi tak, kalau perang ni bertemu dengan ada isteri nak pergi haji, tinggalkan perang, teman isteri pergi haji. Sebab apa? Haji ni jauh kan. Tak tahu nak jadi apa kan. Berjalan musafir isteri kita seorang-seorang nak pergi buat haji, nak pergi sebagainya, jauh perjalanan, makan masa sebagainya, dan keselamatan sebagainya. Tiba-tiba kita pergi perang kan. Bahaya bagi isteri kita. Jadi Nabi kata apa? Pergi haji dengan isteri kamu. Nampak tu? Dua tu hebat. Haji dan juga perang. Tapi tinggal perang tu, pergi tak haji, teman isteri lagi. Sebab tu kan, pentingnya kita kena ada mahram. Kalau isteri nak pergi, suami tu pergi. Kalau kita suami pun tak boleh pergi ataupun pergi dah, nama naik ni, isteri kita naik, kan kita bagi dia pergi dengan anak menakan ke, pak menakan ke, sebagainya, anak ke, bagi ada mahram yang pergi bersama dia buat haji. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua pula, janganlah seorang wanita safar, la tusafir ni, jangan kita pergi jalan wanita ni kan, pergi jalan lebih daripada 3 hari melainkan adanya mahram. Pergi kalau kita bahasa kita berbangsa, pergi jalan jauh ni kan, 3 hari lamanya tak boleh pergi, kena ada orang mahram dengan dia. Contoh kita lah nak pergi Johor ni berapa hari? 3 hari, kena bawa mahram dia. Contoh. Tapi tengoklah zaman kita lah ni, kalau kita pergi ni rombongan sekolah punya, orang yang dikenali,
Kan kalau kita pergi ni apa, atas kerja, tu cerita lain lah, dia ada ni, berzama Allah tak ada masalah. Ni saja pergi suka-suka, pergi mana? Pergi berjalan seorang-seorang. Jangan. Kalau buat lagu tu, kena bawa mahram dia. Kena bawa anak dia, ataupun suami dia, ataupun adik-beradik yang mahram dengan dia. Hadis Bukhari, Muslim dan Ahmad dan Abu Daud. Dua orang kan. Yang ketiga pula, tidak halal boleh bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir safar berjalan jauh ni sehari semalam. Perjalanan yang tanpa mahram yang menyertainya. Ustaz, saya ni nak pergi Kangak ni. Nak kena bawa anak kan, nak kena bawa suami je. Jenuh lah kan. Kangak dekat je. Setengah jam sampai lah, 10 minit sampai. Pergi beli barang apa balik. Tak masalah. Pergi mana ni? Al-Ustaz. Al-Ustaz ni pun dekat lagi lah sama kita lah ni. Bawa kereta tu sejam sampai. Ni kalau pergi jalan jauh ni, satu hari pergi balik tu jauh tuan, kena ada adik-beradik dia, ataupun anak dia, ataupun suami dia berjalan sama. Jadi cerita dia kan, cuma zaman kita ni tak ada masalah lah, mudah kan. Cuma ni cerita dia, kalau zaman dulu ni berjalan seorang-seorang padang pasir, naik unta, naik kuda, berjalan sebenarnya bahaya kan. Penyamun pun banyak, macam-macam musibah yang boleh berlaku. Itu jawapan dia. Dari Qazah Maula Ziyad berkata, aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri yang telah mengikuti 12 peperangan. Sahabat ni ikut Nabi ni 12 peperangan. Berkata 4 perkara yang yang aku dengar daripada Rasulullah SAW, Nabi sebut, yang membuat aku kagum dan takjub, iaitu janganlah seorang wanita safar berjalan 2 hari perjalanan tanpa disertai suami atau mahram. Tadi 3 hari, dari kedua sehari, dari ni 2 hari. Janganlah berpuasa pada 2 hari raya, Aidil Fitri, Aidil Adha. Hari raya jangan puasa 2 hari itu. Dan janganlah solat setelah mengerjakan 2 rakaat, iaitu setelah solat asar sampai tenggelam matahari, dan setelah solat subuh terbit matahari. Lepas asar tu tak ada solat dah. Sebab tu lepas main asar tak ada solat sunat. Subuh ni lepas main subuh jela ni tak ada solat sunat dah, kecuali matahari naik sekali lagi baru buat solat. Solat yang mana? Kita solat duha, solat waktu Isra' sebagainya, tu bahasa kita lah. Itu boleh. Jadi kemudian, dan janganlah berpergian jauh, pergi jalan jauh, kecuali 3 buah masjid. Masjid Nabi, Masjid Haram iaitu Mekah, dan juga Masjid Aqsa Palestin. Kalau nak jalan jauh, Ustaz saya nak pergi mayang Masjid Kangak ni, pasal apa? Pahala lebih. Sama je. Ustaz saya nak mayang subuh esok ni Masjid Kuala Poleh, Masjid Terapung, pasal apa ni? Pahala lebih. Tak ada, sama je. Masjid Sungai Brambang, Masjid Simpang 4, Masjid Kangak, semua masjid lain pahala sama. Tapi 3 buah masjid ni, Masjid Haram, Masjid Aqsa, Masjid Nabi, bayang di situ beza pahala dia. Masjid Haram ni, satu solat di sana 1,000 pahala kali ganda. Subuh kita hari ni, kalau kita sembahyang subuh kita sekali, kalau pergi Masjid Haram buat subuh sekali di sana 100,000 kali subuh, sama pahala. Beza kan. Masjid Nabi pula, itu Masjid Madinah tu, sembahyang sekali di sana 1,000 kali ganda masjid kita. Masjid Aqsa di Palestin, satu solat di masjid sana kita 500 kali ganda. Itu beza. Jadi kita kalau bab pahala nak pergi cari 3 masjid ni, ya pergilah musafir. Kalau tempat lain tak ada tuan. Sama macam kita sembahyang tuan. Okey, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bersafar selama 3 hari atau lebih, kecuali disertai ayahnya atau puteranya, anaknya atau suaminya atau saudara laki-lakinya, pak menakan, anak menakan ke apakah, atau mahram dia. Kalau kita nak pergi buat umrah nanti, sebab tu umrah pun tengok kan, haji pun ada mahram nak pergi ni, suami ke, anak ke kan, apa tu, anak nakan ke, pak nakan ke apa ke. Sebab apa? Ni dalil dia, kena bawa jadi apa-apa tuan. Tak jadi tak apa, jadi tuan, panjang cerita tuan. Hadis Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang wanita bersafar selama 2 hari kecuali disertai suaminya atau mahramnya. Nampak dalil banyak tuan. Sahih Huzaimah, nampak tadi, dalil Bukhari, Muslim, Ibn Majah sebagainya. Dari Abu Hurairah juga, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang wanita Muslim bersafar selama semalam
kecuali dia disertai laki-laki yang merupakan mahram baginya. Tak kira lah apa tu nak pergi semalam ke 2 malam ke 3 malam ke sebenarnya kena tengok balik. Itu kan. Cuma mungkin kalau kita anak kita ni pergi mana ni? Pergi mengaji UAE. Mana? UTM Skudai. Ustaz Dino, ustaz nak teman dia pula pergi balik. Kita dah kerja kita. Kalau ada anak ni tak ada masalah lah. Naik bas di Kangak tu, disampai sana dengan kawan dia. Sana pun universiti pun dekat, mudah lah ni. Tak ada masalah. Ni pergi mana ni? Oh, nak pergi berjalan. Mana? Oh, pergi apa? New Zealand, seorang-seorang. Kacau kan. Kita ada anak perempuan, bagi seorang-seorang pergi New Zealand. Nak berjalan pula. Itu yang bahaya. Kalau ada kawan ramai ke apa ke, ada grup ke sebagainya, ada cerita lain pula. Kita tengok balik atas kapasiti zaman sekarang ni macam mana. Ustaz, anak saya ni dapat mengaji ni di Mesir, perempuan. Jenuh ustaz nak pergi hantar Mesir. Kita pun kerja punya ni. Tak ada masalah. Lah ni tuan tak pergi kapal terbang. Kapal terbang kan apa Al-Ustaz pergi KLIA pula pergi sampai Mesir. Sana pun ada kedutaan kita sambut. Student kita di Malaysia, di Mesir pun akan main jemput sebagainya. Ini tak ada masalah dah ni. Tu jadi bab mengaji tak ada masalah lah. Ada cerita dia bab berjalan ni seorang-seorang ni. Babkan haji tadi pun Nabi pesan kena bawa mahram tadi. Cerita dia orang perempuan ni kena berhati-hati. Kena ada mahram ni bila nak berjalan jauh tuan. Kita saya berhenti dekat ni tuan, ada tuan nak tanya apa berkaitan dengan apa tu tajuk kita hari ni. Cerita dia nak pergi jalan jauh ni kena ada mahram. Sebab apa? Takut jadi bapa nanti, jadi kena ada lah suami, anak kan, pok menakan, nak menakan ke untuk jadi keselamatan untuk si orang perempuan ni. Kalau lelaki tak ada masalah, silakan, tak ada masalah. Cuba hati-hati jugalah. Nak berjalan malam kena tengok juga macam mana. Kan kalau berjalan seorang-seorang ni lebih bahaya, kena berkumpulan. Kalau kita ni rumah tu balik Kuala Lumpur tu atas highway, tak ada masalah. Ni nak berjalan mana ni? Pergi Terengganu, Kelantan. 12 malam pun nak naik ke atas bukit tu. Gajah ke apa ke, kacau juga. Timbang tara lah. Tempat kita nak pergi tu, kalau selalu pergi sebagainya tempat kita tak apa. Tempat jarang-jarang ni apa ada risiko, kena timbang tara balik tuan. Sebab di tengah ni tuan. Ada tuan tanya, yang tunjuk ni je. Cikgu. Safar ni untuk ni lah. Untuk safar. Okey. Kalau untuk safar tu jarak untuk nak ada mahram ni kan untuk semayang ke apa cerita dia? Musafir. Nama musafir tu. Okey, sebenarnya musafir ni tuan-tuan, dia benda yang kita jangan buat lah. Nama musafir ni. Kalau kita daripada Kangak, duduk main rumah kita ni, tu tak musafir. Dekat kan. Musafir ni jangan contohnya mungkin pergi apa tu pergi Penang ke sebagainya. Jangan pergi tu, itu. Kan? Dia benda-benda yang jarak, nak kata jarak yang betul ni, kalau untuk mazhab Syafi'i kita nak solat jamak takdim kasak apa semua tu, dia 2 marhalah. Satu marhalah 45 kilo, kalau 2 marhalah ni 40 45 90. Perlis kita ni tak mana? Gurun tu. Gurun tu itu tempat kita boleh solat jamak. Kalau nak pergi KL, nak pergi kata ni sampai situ Zuhur, buat siap-siap Zuhur dengan Asar contoh. Itu mazhab Syafi'i. So kalau kita nampak himpun solat ni pun banyak luas. Bahkan Nabi pun pernah kan, dia himpun tak ada hujan, tak ada apa, dia himpun 2. Himpun macam mana? Dia buat 4 pun ada. Yang mana himpun ada sekarang ni, himpun ni 2 pun ada. Jadi ada banyak bab safar ni. Ada satu ketika Nabi Madinah ni, Nabi keluar lebih kurang dalam, kalau tengok bukit ni nampak bukit hujung tu. Sampai di sana Nabi himpun sembahyang pun ada berlaku. Jadi kan dalam bab jamak kasar apa ni himpun sembahyang ni pun ada banyak bab pandangan-pandangan. Cuma kalau kita pegang mazhab Syafi'i ni, dia lebih pada 2 marhalah untuk ni. Kalau cikgu tanya tadi macam mana jarak untuk safar ni, benda yang jarang-jarang lah. Kalau orang sebut kita ni nak pergi mana ni? Nak pergi Wang Kelian. Nak Wang Kelian. Ui, jauh no. Tu mungkin 20 tahun lepas. Jauh. Sebab apa? Nak naik kereta, naik motor tu jauh no, nak pergi sebagainya. Nak kerabat bukit tu. Kalau sebut lah ni, Wang Kelian. Buh minyak motor, pederat. Sini, setengah jam sampai kan. Untuk kan. Jadi ada setengah orang rasa jauh. Sebab dia jangan-jangan nak main ikut ni lah. Sungai Pombang je. Tapi kalau dia ni duk kerja, pergi Kangak, pergi Kuala Lumpur, pergi Terengganu, Allah kalau Wang Kelian tu dekat je. Istilah jauh tu atas orang tu sendiri naknya. Rasa dia jangan-jangan pergi. Kangak pun kan jauh juga ustaz, jangan-jangan pergi ni. Bagi dia jangan pergi.
Ya kita ni tidak hari kerja gangak, dekat je gangak ni. Jadi dia tak ada limit-limit dalam dan Allah Alam. Ya, sedap. Perempuan pergi yang jauh, ya. Ya. Pipi askar, suami berperang. Ya. Betul. Apa? Suami tadi pergi perang. Isteri. Ya, masa perang. Dia buka. Oh, isteri ni askar. Apa tu dia pergi perang. Macam mana? Suami ni kena dia. Kalau macam itu, dia atas tugasan tu tak masalah lah. Okey. Sebab itu dia pergi pun, dia mesti ada atas keselamatan. Dia pun memang dia mahir bidang dia sebenarnya. Tak masalah. Macam Kamilah jabatan-jabatan ni pun kena pergi khusus kadang-kadang kan. Kuala Lumpur lah, pergi mana kadang tu kena pergi sebagainya. Itu tak masalah. Zaman lah ni. Kereta pun sama. Dia tengok atas-atas tu. Sebab zaman Nabi beritahu ni, zaman dulu ni memang takut. Pergi tu orang tu kan. Zaman-zaman Nabi ni padang pasir itu kan banyak apa perompok sebagainya kan, sebagainya. Itu yang Nabi nak beritahu kepada kita lah, keselamatan tu kan. Zaman kita lah ni mungkin mudah lah kan, ni keselamatan ada balik polis kereta banyak. Jadi dia pun dalam bab ni pun ditimantara kan. Ni cerita dia kalau boleh elok tu elok lah. Tapi kalau kena pergi juga sebagainya, memang kerja kita sebagainya, tak salah lah betul kan. Allah Alam. Ada tanya lagi kan? Sebab saya rasa sangat untuk ini samalah macam orang perempuan. Bila suami dia meninggal, contohnya wanita ni meninggal suami, dia kena iddah kan, 4 bulan 10 hari kan. Tiba dia kerja, orang tak kena orang nak pergi cuti sampai 4 bulan. Dia kerja pejabat khani ke apa ke. Macam mana? Hari yang lepas suami dia meninggal tu, dia dah kerja kata minggu depan tu, pergi kerja, kangak balik. Itu. Kena singgah mana? Singgah beli barang ke apa ke? Ya, boleh. Tapi dia nak pergi berjalan ni, Johor ni, tak boleh. Sebab jalan ni bukan keperluan dia. 4 bulan 10 hari tu dia kena pegang pada iddah tu. Contoh begitulah. Kalau ikut ni duduk rumah je lah, jangan pergi mana-mana. Tidak, bukan. Abang kata dia ni kalau pergi ada keperluan, pergi bekerja, ya bekerja balik. Itu. Nak beli barang banyak bil ke apakah, keperluan asas ya. Sebab apa? Tempah iddah tu. Islam ni kata agama yang jumud. Tak boleh buat semua ni. Timang tara benda tu. Kalau kata jom pergi jalan, nak pergi makan kat Al-Ustaz ni, pergi shopping. Nama shopping makan tu juga keperluan lah. Dia kata tunggu Ustaz, sabar Ustaz. Habis iddah tu tak ada masalah. Contohlah nampak tu. Kesempatan kita insya-Allah kita sambung pula pada minggu depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.